Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua pendengar dan juga penonton bagi siri webinar pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita semua akan bersama-sama dalam siri webinar awam anjuran College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia sempena Hari Penglihatan Sedunia. Hari ini kita sama-sama akan mendengar webinar yang bertajuk Makanan untuk Kesihatan Mata yang akan disampaikan oleh dua orang panel pakar tentang mata dan juga pemakanan. Jadi sebelum tu kita sama-sama mendengar ucapan aluan daripada Dr. Nur Farizangah. Beliau merupakan Ketua Perkhidmatan Oftalmologi Kementerian Kesihatan Malaysia yang juga Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Oftalmologi Hospital Shah Alam. Jadi dengan hormatnya saya menjemput Dr. Nur Farizangah untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Farizangah, Presiden College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia. Hari Penglihatan Sedunia disambut setiap tahun pada minggu kedua Khamis bulan Oktober. Pada tahun ini, tema Hari Penglihatan Sedunia adalah Sayangi Mata Anda atau Love Your Eyes. Sempena meraihkan Hari Penglihatan Sedunia, College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia mengadakan beberapa siri webinar yang dikhususkan kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai penjagaan mata, termasuk cara-cara memastikan panca indera yang paling penting tetapi sering diabaikan ini boleh diberikan perhatian yang lebih baik. Penjagaan mata perlu diambil berat oleh setiap golongan masyarakat dan perlu datang dari diri kita sendiri. Bagi bayi dan kanak-kanak, ibu bapa perlu prihatin dalam memastikan mata mereka berada pada keadaan yang baik kerana kegagalan stimulasi semasa kecil boleh menyebabkan daya penglihatan menjadi lemah dan tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Dengan peningkatan usia, pelbagai masalah dan penyakit yang berkaitan dengan mata dan penjagaan mata termasuk mendapatkan pemeriksaan secara berkala adalah sangat perlu bagi memastikan tiada sebarang masalah yang tidak dapat dilihat secara mata kasar yang berlaku di dalam mata anda. Walau bagaimanapun, permasalahan mata boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, baik secara diam atau tidak sedar atau melibatkan simptom seperti mata merah, sakit, bengkak, hilang penglihatan dan sebagainya. Siri webinar ini akan berlangsung selama 1 bulan dan setiap minggu akan ditampilkan topik yang berbeza oleh pakar-pakar yang akan memberi tips dan cara-cara untuk memastikan penglihatan boleh dijaga dan juga berkongsi kes-kes yang melibatkan kecederaan mata, penyakit sistemik seperti kencing manis dan faktor penuaan yang boleh menyebabkan kebutaan yang kekal sekiranya kita mengambil mudah tentang penjagaannya. Saya berharap sesi webinar yang akan diadakan secara berkala ini akan memberi manfaat kepada semua. Sebarang kemusykilan mengenai isu berkaitan topik yang dibincangkan akan dijawab oleh pakar kami. Sayangi mata anda, love your eyes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nur Farizah di atas ucapan aluan tadi. Jadi seterusnya kita akan sama-sama mendengar mengenaan webinar Makanan untuk Kesihatan Mata. Ya, kita mulakan dengan panel pertama iaitu Dr. Nur Anita. Beliau berasal daripada Kelantan dan telah berkhidmat sebagai pakar oftalmologi melebihi 25 tahun. Di sepanjang karier beliau banyak terlibat dalam aktiviti prevention of blindness dan juga sebagai koordinator dalam pelan peringkat negeri Terengganu untuk aktiviti prevention of blindness. Jadi saya rasa panel-panel kita semua tengah bersemangat dan tak sabar-sabar lagi untuk berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat berkenaan dengan kesihatan mata dan juga pemakanan ni. Jadi sambil-sambil kita semua dengar ceramah daripada panel kita, masing-masing boleh bertanyakan soalan di ruangan Q&A itu, boleh type soalan di situ. Jadi dengan hormatnya saya persilakan Dr. Nur Anita.
Terima kasih juga kepada College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia atas jemputan untuk sesi forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Anita, pakar mata dari Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, dan untuk sesi forum pada hari ini saya akan berkongsi info tentang makanan untuk kesihatan mata. Diet yang sihat adalah penting untuk membolehkan mata berfungsi dengan baik dan membolehkan kita melihat dengan baik. Dan untuk kesihatan mata, nutrisi yang seimbang adalah sangat penting, terutama dalam pengambilan makanan yang mempunyai unsur-unsur warna seperti hijau, kuning dan juga merah. Antara zat yang diperlukan untuk kesihatan mata adalah vitamin A, B, C, E, lutein, zeaxanthin dan juga zinc. Diet yang tidak seimbang boleh menyebabkan masalah seperti xerophthalmia, katarak, degenerasi makula ataupun AMD dan juga diabetic retinopathy. Kesemua masalah ini boleh menyebabkan kebutaan jika tidak dirawat. Xerophthalmia adalah satu spektrum penyakit akibat kekurangan vitamin A yang boleh menyebabkan struktur seperti konjungtiva, kornea dan juga retina pada mata. Apa yang berlaku dalam xerophthalmia adalah lapisan konjungtiva yang saya tunjukkan ini menjadi kering, berkedut-kedut dan juga boleh tumbuh beetle spot sebagaimana yang saya tunjukkan yang gambar di bawah ini. Dalam masa yang sama, lapisan kornea pada mata akan menjadi kering, mudah mendapat luka, mudah mendapat ulcer dan meninggalkan parut. Pada retina, xerophthalmia boleh menyebabkan rabun malam dan tanpa rawatan, xerophthalmia boleh menyebabkan kebutaan. Rawatan untuk xerophthalmia adalah vitamin A ataupun retinol, iaitu sejenis antioksidan yang membantu pembentukan sel-sel pada permukaan mata seperti konjungtiva dan juga kornea. Ia juga diperlukan untuk pembentukan rhodopsin, iaitu sejenis fotopigmen yang sangat diperlukan pada sel rod di dalam retina dan sangat penting untuk penglihatan pada waktu malam. Katarak adalah keadaan di mana kanta yang jernih menjadi keruh. Kanta adalah struktur yang sangat penting untuk membolehkan cahaya masuk dalam mata difokuskan ke atas retina. Apabila kanta menjadi keruh, ia menyebabkan gangguan transmisi cahaya ke dalam mata dan menyebabkan gangguan penglihatan. Tanpa rawatan, katarak boleh menyebabkan kebutaan. Faktor risiko katarak adalah seperti peningkatan usia, pendedahan terhadap cahaya ultraviolet dan juga diet yang tidak seimbang. Satu-satunya rawatan untuk katarak adalah pembedahan dan juga implantasi kanta intraokular. Dan untuk pencegahan adalah digalakkan untuk mengurangkan pendedahan terhadap cahaya ultraviolet dan juga pengambilan diet yang kaya dengan antioksidan seperti vitamin C, E, B1, B2, B3 dan juga B12. Dan satu kajian itu kajian RX1 dan juga RX2 mendapati bahawa risiko mendapat katarak adalah 5 kali ganda bagi mereka yang mengambil sayur-sayuran atau buah-buahan kurang dari 3.5 hidangan setiap hari. Degenerasi makula pula adalah age-related macular degeneration, iaitu penyakit yang melibatkan usia. Selalunya melibatkan pesakit yang berusia lebih 65 tahun. Ia adalah sejenis penyakit mata yang kronik dan juga degeneratif dan melibatkan bahagian tengah retina yang disebut sebagai macula. Macula adalah penting untuk penglihatan tengah ataupun central vision yang sangat penting untuk aktiviti seperti membaca, mengenal wajah, mengenal warna dan juga aktiviti memandu. Degenerasi makula adalah penyebab utama kebutaan di negara maju. Antara faktor risiko AMD yang sangat penting adalah peningkatan usia. Hampir lebih 40% pesakit AMD berusia lebih 75 tahun. Dan diet adalah salah satu faktor risiko yang penting. Untuk itu, National Eye Institute telah melancarkan satu kajian secara besar-besaran pada tahun 2001 dinamakan Age-Related Eye Disease Study. Dan kajian ini cuba mendapatkan jawapan adakah AMD boleh dicegah melalui pengambilan suplemen antioksida seperti vitamin C, vitamin E, beta-carotene, zinc dan juga copper. Dan kajian ini mendapati bagi golongan berisiko, suplemen ini dapat mengurangkan risiko perkembangan AMD ke peringkat lanjut sebanyak 25%. Susulan daripada kajian RX1 adalah kajian RX2 yang melihat kesan penambahan lutein dan zeaxanthin dan juga omega 3. Dan hasil kajian ini mendapati omega 3 tidak memberi penambahan kesan baik ataupun kemudaratan terhadap pesakit AMD. Dan penggantian lutein dan zeaxanthin adalah disarankan untuk beta-carotene kerana beta-carotene didapati meningkatkan risiko kanser paru-paru sehingga 2 kali ganda, terutamanya pada bekas perokok. Gabungan lutein dan zeaxanthin juga didapati mempunyai kesan tambahan
yang bermanfaat terutamanya bagi mereka yang mempunyai kadar pengambilan lutein dan zeaxanthin yang rendah. Hasil penemuan RX1 dan RX2 mendapati suplemen ataupun formulasi RX1 dan RX2 mengurangkan risiko pengembangan AMD ke peringkat lanjut sebanyak 25%. Suplemen ini juga tidak menghalang pembentukan AMD. Suplemen omega 3 tidak memberi kesan terhadap katarak dan juga AMD. Dan bagi perokok dan juga bekas perokok adalah disarankan untuk mengambil formulasi RX2 dan mengelakkan formulasi RX1 yang boleh meningkatkan risiko kanser paru-paru. Dan inilah dia formulasi RX1 dan juga RX2 yang mengandungi vitamin C, vitamin E, beta-carotene untuk RX1, zinc dan juga copper. Dan bagi formulasi RX2, beta-carotene digantikan dengan lutein dan juga zeaxanthin. Vitamin C adalah sejenis asid ascorbic iaitu antioksidan yang sangat penting yang membantu menguatkan tisu-tisu sokongan termasuklah kolagen pada kornea. Vitamin C juga penting untuk kekuatan ataupun keutuhan salur darah termasuklah kapilari darah pada retina. Dan kajian menunjukkan pengambilan vitamin C boleh mengurangkan risiko pembentukan katarak dan juga AMD. Alpha tocopherol pula adalah komponen di dalam vitamin E yang bertindak sebagai antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari radikal bebas yang boleh merosakkan sel dan juga protein dan menyebabkan masalah katarak dan juga AMD. Dan kajian mendapati risiko mendapat katarak berkurang sehingga 60% di kalangan responden yang mengambil suplemen vitamin E ataupun vitamin C selama 10 tahun berbanding mereka yang tidak mengambil suplemen langsung. Dan kajian RX1 dan juga RX2 mendapati pengambilan vitamin E mengurangkan perkembangan penyakit AMD ke peringkat lanjut. Lutein dan zeaxanthin pula adalah sejenis karotinoid iaitu pigmen berwarna kuning dan merah yang banyak ditemui dalam tumbuh-tumbuhan. Lutein dan zeaxanthin pada alam semula jadi menyerap tenaga cahaya yang berlebihan untuk mengelakkan kerosakan pada tumbuh-tumbuhan. Lutein dan zeaxanthin juga ditemui dalam konsentrasi yang tinggi pada bahagian makula dalam retina mata manusia. Ia menyerap cahaya dan menghalang blue light dari menembusi lapisan retina yang paling dalam dan mengurangkan risiko oxidative stress yang boleh menyebabkan degenerasi makula. Zinc pula adalah mineral yang juga ditemui pada bahagian makula yang membantu vitamin A membentuk pigmen melanin yang penting untuk perlindungan mata. Kekurangan zinc boleh menyebabkan rabun malam. Suplemen zinc juga boleh memperlahankan perkembangan degenerasi makula. Bioflavonoids pula adalah kumpulan zat yang terdapat dalam kebanyakan sumber vitamin C. Bilberry dan blueberry mengandungi pigmen flavonoid iaitu anthocyanin dalam jumlah yang tinggi yang dapat bertindak sebagai antioksidan dan membantu menguatkan dinding salur darah serta melancarkan pengaliran darah. Anthocyanin ini juga boleh membantu mengurangkan risiko katarak dan degenerasi makula serta mengekalkan kesihatan kornea dan juga salur darah di bahagian mata. Di samping itu, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang diabetik retinopati. Umum mengetahui bahawa diabetes makin meningkat di negara kita dan diabetes boleh menyebabkan kerosakan pada salur darah halus termasuklah salur darah pada bahagian mata. Apa yang berlaku pada pesakit diabetes adalah salur darah pada bahagian mata akan menjadi sempit dan tersumbat sehingga menyebabkan tumbuhnya salur darah halus yang boleh menyebabkan pendarahan di dalam mata. Pendarahan ini akan meninggalkan tisu parut yang boleh menyebabkan kerosakan pada struktur retina dan boleh menyebabkan gangguan penglihatan yang serius. Dalam masa yang sama, kerosakan pada salur darah ini menyebabkan salur darah ini bocor dan menyebabkan tisu-tisu pada sel makula membengkak. Kedua-dua keadaan ini boleh menyebabkan gangguan penglihatan yang serius yang boleh menyebabkan kebutaan kekal pada mata. Jadi adalah penting untuk pesakit diabetes untuk mengawal pemakan mereka, terutama mengawal pengambilan gula dan juga karbohidrat untuk memastikan mereka dapat melihat dengan baik walaupun mengalami diabetes. Kesimpulannya, amalkanlah diet yang seimbang yang kaya dengan pelbagai sumber makanan termasuk protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Antioksidan adalah sangat penting untuk membantu permukaan mata, kantar dan juga retina berfungsi dengan baik dan membantu kita dapat melihat dengan baik. Suplemen pula adalah disarankan jika anda berada di dalam kumpulan berisiko dan juga jika anda mengamalkan diet yang kurang sihat, terutamanya bagi warga emas yang selalunya kurang selera makan. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Selamat menyambut Hari Penglihatan Sedunia. Sayangilah mata anda. Terima kasih.
Terima kasih kepada Dr. Nur Anita di atas ceramah berkenaan dengan kesihatan mata dan pemakanan yang bagi saya sangat informatif dan sangat harap-harapnya sangat bermanfaat kepada semua. Beliau menyentuh berkenaan dengan struktur mata, kornea, kanta, retina serta makula dan juga beberapa jenis penyakit, contoh age-related macular disease dan juga diabetic retinopathy yang sangat banyak berlaku. Dan beliau juga menyebut tentang banyak vitamin A, E, bioflavonoids dan juga termasuk zinc, lutein, zeaxanthin yang sangat penting untuk kesihatan mata kita semua. Jadi selepas ini kita akan sama-sama mendengar dengan lebih lanjut berkenaan pemakanan oleh pakar pemakanan, iaitu panel yang kedua daripada Puan Rogayah. Sedikit berkenaan Puan Rogayah Muhammad. Beliau salah seorang tenaga staf di USM, berasal daripada Kedah, telah berkhidmat di USM sebagai dietitian selama 15 tahun. Dan yang menariknya, panel kedua kita ni merupakan seorang yang aktif menulis buku. Antara buku-buku yang telah ditulis oleh beliau ialah Diet Bukan Mitos, Diet Mak-Mak, sedap bunyi, Dialicious dan banyak lagi judul buku. Saya pun rasa macam nak beli terus buku hari ini. Jadi sama-sama kita dengar ceramah ataupun pencerahan daripada panel kedua kita, Puan Rogayah. Dipersilakan. Okay, selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada semua audience. Terima kasih Dr. Ilham di atas pengenalan yang telah diberikan. Okay, so jadi untuk pada tengah hari ini kita akan berkongsi sikitlah ilmu mengenai makanan untuk kesihatan mata. Okay, alright. So saya rasa semua orang familiar kan dengan gambar yang saya letakkan di slide pertama saya ni, Bugs Bunny kan. So kita semua membesar dengan nampak Bugs Bunny makan carrot. Okay, saya selalu cakap kepada anak-anak saya lah, kalau nak mata cantik, mata cerah, kena banyak makan carrot. Okay, jadi kita actually it's quite good untuk kita tahu sebenarnya apa jenis makanan yang sebenarnya bagus untuk kesihatan mata kita. Okay, so jadi of course kalau makan carrot ni memang kita selalu sinonimkan dengan vitamin A lah. So vitamin A ni dia ada dua jenis lah. Satu daripada bentuk retinol. Okay, bentuk retinol biasanya dia datang daripada macam egg yolk ataupun telur kuning, daripada liver, hati ayam, hati lembu dan juga daging merah. Itu antara makanan-makanan yang paling tinggi content of retinol. Okay, so retinol ni bila kita makan, dia punya penyerapan lebih tinggi lah, lebih kurang dalam 70 to 90%. Okay, tetapi sebenarnya daripada makanan-makanan daripada sumber tumbuhan seperti sayur-sayur hijau macam bayam, okay, sayur-sayur yang warna kuning, warna merah dan juga warna orange macam tu, termasuklah juga buah-buahan, kebiasaannya dia mengandungi karotina sama ada dalam bentuk alpha ataupun beta karotina. So karotina ni dia sebenarnya ada precursor provitamin A yang bermaksud dia akan ditukarkan kepada retinol untuk membantu kesihatan mata. So jadi kedua-dua karotina ataupun retinol ni dia perlu diambil bersama dengan minyak ataupun lemak di dalam diet harian. Bermaksud bila kita makan tu kita tak boleh makan macam makan dia saja. Dia mesti kita kena makan bersama dengan lemak ataupun minyak, sebabnya vitamin A dia adalah vitamin yang memerlukan minyak untuk penyerapan. Okay, sebab itulah kalau kita nak makan, kita boleh pelbagaikanlah pilihan antara sayur-sayuran dengan makanan-makanan daripada sumber haiwan untuk memastikan kita mendapat vitamin A yang mencukupi untuk kesihatan mata kita lah. Okay, so jadi selain daripada tu, antara sumber lain beta karotina ataupun karotin ni dia datang daripada macam yang saya tunjuk gambar ni adalah minyak lah, minyak yang dipanggil red palm oil, ataupun kalau kita cari dekat pasaran dia ada minyak yang memang ditulis karotin ataupun karotina, so boleh pakai ataupun boleh belilah. So minyak ni kita boleh gunakan dalam masakan, so dia akan memberikan sumber vitamin A juga untuk kita. Okay, selain daripada sayur-sayuran tadilah yang saya tunjuk gambar yang warna merah sebagai contoh, tomato, warna kuning seperti sayur apa warna kuning tadi, warna orange tadi kan sebagai contohnya carrot ataupun sayur-sayur lain, sebenarnya
sayur-sayur ataupun ulam-ulam yang terdapat di Malaysia ni juga sebenarnya adalah antara sumber karotina yang bagus. Sebagai contoh, daun maman, okey, daun maman, lepas tu daun cukur manis dan juga daun kesum yang kita buat dalam laksa kan. So biasa dalam laksa kita buang, jadi kita tak makan pun sayang. Sebenarnya dikaya dengan karotina yang membantu untuk kesihatan mata. Selain daripada tu, ubi kentang lah, ubi keledek. Ubi keledek kan dia warna oranye kan, dia punya isi. So jadi dia juga bagus untuk kesihatan mata. Okay, so jadi seterusnya vitamin E. Okay, so jadi vitamin E ni dia sebenarnya adalah antioksidan. So dia terdiri daripada tocopherols dan tocotrienols. So jadi biasanya sumber vitamin E ni dia adalah daripada macam minyak-minyak sayuran lah, yang macam saya letakkan dalam gambar ni, daripada soybean ataupun minyak soya, minyak sunflower, minyak safflower dan minyak kelapa sawit. So jadi antara turutannya adalah yang paling tinggi dengan content of vitamin E adalah daripada minyak soybean ataupun minyak soya, terus kepada minyak kelapa sawit. So itu antara makanan-makanan yang tinggi dengan vitamin E ni. Okay. So apa kebaikan vitamin E ni? Vitamin E ni dia memperlahankan degenerasi makular dan menghalang katarak. Kalau kata vitamin A tadi, dia menghalang supaya kita tidak ada, orang kata apa night blindness ataupun kita macam tak nampak kan waktu malam kan. So jadi vitamin E ni pula dia bertindak sebagai antioksidan untuk menghalang atau memperlahankan degenerasi makular. Dan juga dia sebenarnya antioksidan untuk menghalanglah supaya daripada kita punya salur darah, kita punya sel jadi keraslah, dan juga bantu untuk mengurangkan atherosclerosis. Okay? Atherosclerosis. Alright. So selain daripada kacang-kacang lah, macam contohnya badam ataupun kacang macadamia, hazelnut kan. So itu sebenarnya boleh juga diambil untuk kita memberi sumber vitamin A dalam diet harian kita lah. So sebenarnya kalau untuk kacang-kacang ni kita tak perlu ambil banyak pun. Dalam 1 ounce tu lebih kurang dalam half cup sahaja untuk satu hari. Sebenarnya dia dah mencukupkan separuh keperluan vitamin E untuk orang dewasa. So jadi yang lain tu bolehlah ambil daripada minyak dan sebagainya. Okay. Alright. So yang seterusnya adalah makanan yang perlu kita tahu untuk untuk membantu kesihatan mata adalah omega 3. So omega 3 ni dia boleh bukan berasal terus dapat terus DHA tau. So dia akan datang daripada bentuk ALA, bentuk EPA dan kemudian dia akan membentuk DHA. So jadi omega 3 ni biasanya orang kan cakap bila makan omega 3 ni untuk kesihatan jantung, tetapi sebenarnya omega 3 ni bagus sebab dia dapat membekalkan DHA untuk kita melindungi mata daripada glaukoma dan juga degenerasi makular lah. Alright. Selain daripada tu, sebenarnya DHA ni especially sangat-sangat penting semasa dalam kandungan lah, untuk bayi dan dalam kandungan, especially pada trimester yang terakhir. Bermaksud 90 hari terakhir anak tu di dalam kandungan ibu, dia memang memerlukan DHA yang lebih tinggi lah daripada sebelumnya untuk memastikan fungsi kognitif mata, fungsi saraf dan juga otak dia dapat berkembang dengan baik. Okay? Dan of course lah selepas anak tu lahir, so ibu masih perlu mengambil DHA daripada diet harian juga. Sebab apa? Sebab kalau ibu tu menyusu, so anak tu juga akan mendapat sedikit sebanyak DHA daripada air susu ibu. So jadi kalau kita ibu sendiri tak cukup DHA, itu akan menyebabkan mak mulalah hilang fungsi kognitif dan juga fungsi fokus lah kebiasaannya. Okay? So jadi antara sumber-sumber DHA, orang selalu cakap, oh ikan salmon lah paling tinggi DHA. Tapi sebenarnya dalam kita punya ikan-ikan yang ada di kat Malaysia, ada juga makanan-makanan yang lain yang tinggi juga content of DHA. Ataupun dalam bentuk sebagai contohnya dia macam ikan kembung, ikan bawal, ikan keli. Tetapi content of DHA dia of course memang tidak setinggi daripada ikan salmon. Okay. So jadi selain daripada tu, kalau nak dapatkan sumber DHA ni juga, you boleh je. Kadang-kadang orang suka ambil supplementation daripada omega 3 kan, diambil macam fish oil ataupun flaxseed oil ataupun telur yang telah diperkayakan dengan DHA. So semua tu adalah antara sumber-sumber DHA yang sangat bagus sebenarnya. So sebab tu kalau kita tengok dekat pasaran, susu formula lah untuk anak kebiasaannya
dia ada tuliskan added DHA, diperkayakan dengan DHA. Sebab apa? Sebab DHA ni tadi membantu fungsi pertumbuhan otak anak dan juga untuk kesihatan mata anak tu sendiri. Okey, so jadi memang digalakkanlah untuk kita pastikan cukup keperluan DHA untuk daripada diet harian kita lah. Okey, so jadi untuk ibu yang hamil dan menyusu sekurang-kurangnya kena ambil 200 mg DHA. So kalau kita boleh makan, memang digalakkan untuk at least lah makan, ambil ikan ataupun makanan macam ikan-ikan yang kaya, orang kata apa, yang lemak tinggi lah, macam contoh ikan terumbu ke ikan keli pun ada juga DHA juga sebenarnya kan. So at least ambil lah juga ikan dalam 2 atau 3 kali seminggu. Kebanyakan pesakit-pesakit saya kadang nak dapat makan ikan ni macam payah sangat, seminggu kadang-kadang memang tak ada, banyak makan ayam saja. So jadi memang kalau ikut saranan pemakanan Malaysia pun memang menyarankan agar kita ambil ikan ni sekurang-kurangnya 2 ke 3 kali seminggu. Salah satunya adalah untuk membekalkan DHA kepada otak. Okay, alright. So yang seterusnya zinc. Okay, so apa fungsi zinc ni? Zinc ni dia adalah mineral. So dia berfungsi sebenarnya untuk bawa vitamin dari hati ke retina bagi menghasilkan pigmen melanin. Sebab itu penting zinc ni daripada dalam diet harian kita. So zinc ni dia mostly akan datang daripada macam contoh tiram lah. Tiram antara makanan yang paling tinggi konten of zinc. Selain itu makanan laut macam udang, sotong, kerang, shellfish lah. So kaya juga dengan zinc lah. Selain daripada itu daging ayam ataupun daging merah lah macam daging lembu pun sumber yang baik juga, tetapi dia tidak setinggi daripada makanan laut tadi. Okay, dan legumes dan lentils lah. Legumes ni macam contoh kacang chickpeas, okay, ataupun kacang panggang dan sebagainya. So itu adalah antara legumes dan yang kita boleh ambil dalam diet harian lah. Okay. Kalau kata zinc dalam telur pula, dia sebenarnya bantu badan untuk menggunakan lutein dan zeaxanthin daripada telur kuning yang menghalang cahaya biru daripada merosakkan mata. Okey, tapi kena ingatlah telur ni kita tak boleh ambil juga hari-hari kan. So jadi at least sekurang-kurangnya 1 biji tu 1 kali sehari, mungkin atau 2 ke 3 kali satu minggu, ataupun paling banyak pun dalam 4 kali seminggu. Tidaklah kita ambil telur dalam jumlah yang banyak sebab konon-kononnya kita nak makan zinc, nak dapatkan zinc kan. Okey, sebab itulah sebenarnya makanan ni kita tak boleh macam just untuk makan satu jenis makanan saja. Kita kena macam pelbagaikan pilihan. Sebab apa? Daripada makanan-makanan yang pelbagai pilihan tadi tu, kita akan dapat pelbagai zat dan nutrisi yang bagus untuk kesihatan tubuh badan, especially untuk kesihatan mata kita lah. Okay, alright. So seterusnya saya nak bawakan pendengar kepada makanan-makanan yang perlu dielakkan untuk kesihatan mata. Makanan apa? Okay. So jadi saya nak membawa kepada fokus kita kepada pesakit diabetes ataupun pesakit kencing manis. Seperti yang kita tahu, sebenarnya untuk pesakit diabetes, kesihatan mata tu memang sangat-sangat perlu jagalah. Okay. Especially kita nak jaga dengan kita jaga gula darah kita tu dengan lebih baik. So bagaimana kita nak kawal gula darah tu supaya menjadi lebih baik? Satu melalui makanan dan satu lagi melalui ubat-ubatan. Sebab apa? Sekiranya gula darah kita tidak dikawal dengan baik, ia akan membawa kepada retinopati ataupun lama-lama mata boleh jadi macam rabun, buta, tak nampak lah. Okay? So jadi macam kebanyakan pesakit saya pun especially lah bila kita nampak penjagaan gula darah tu tak bagus, memang ada retinopati. So sedih lah sebenarnya bila dia cakap dah tak nampak kan, nak makan, nak masak tak nampak, nak buat kerja pun tak nampak, nak potong bawang pun tak nampak. So jadi sama-samalah kalau kita ada ahli keluarga yang ada penyakit diabetes, so mesti kita kena pantau gula darah untuk pastikan gula dapat dikawal dengan lebih baik. Okay, alright. So jadi tips yang pertama untuk kita kontrol blood sugar kita, pertama sekali adalah jaga waktu makan dengan baik. Sebab apa? Sekiranya kita tak jaga waktu makan kita, of course blood sugar kita akan up and down. So kalau kita makan tak terlalu banyak, gula darah akan jadi tinggilah, dia spike. Tapi bila kita kurang makan ataupun kita skip waktu makan, menyebabkan gula darah kita crash pula. Maksudnya jatuh bawah daripada paras normal. So ini tak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita. Okay. So jadi seelok-eloknya makan 3 kali waktu makan tu, breakfast, lunch and dinner wajib. Jangan tinggal. Tak boleh tinggal langsung waktu makan tu. Pastikan kita makan ikut masa. So kalau kita tak lapar pun kadang-kadang tu mungkin kena tengok balik lah.
Kenapa kita tak lapar? Mungkin breakfast kita makan lambat. Pukul 10 baru sarapan. So itu tak bagus lah. That is not good untuk kita punya blood sugar control. So make sure you take your breakfast at least 1 or 2 hours after you waking up. Early in the morning, preferably dalam pukul 7.30, pukul 8 macam tu kan, not more later than 9. Okay, and then lunch time sebelum zuhur lah, pukul 12.30, pukul 1, 1 lebih, paling lambat before 2 kita dah settle makan malam, makan tengah hari, dan juga waktu malam lah. Sebelum maghrib, 6.30 ke pukul 7, 7.30 macam tu kita dah ambil breakfast. Dah ambil dinner, ya Allah. Okay, kita sasul pula. Alright, so jadi make sure you take your meal times according to the time. Okay, so jangan kita skip waktu makan sebab kita rasa tak lapar tu, kita rasa tak lalu ataupun konon-konon nak jaga gula darah. Okay. Alright, so tips yang kedua adalah of course kita kena elakkan makanan-makanan yang tinggi gula ringkas. So makanan tinggi gula ringkas ni, ia tidak bermaksud macam kita ambil air carbonated drink saja. Tak semestinya kita ambil makanan yang ada kita nampak gula. Macam contoh kita minum air manis. Kita tahu air itu ada gula. Kita masukkan gula pasir dalam makanan tu. Tetapi kalau kata kita ambil gula ringkas yang terlalu banyak juga sebagai contoh daripada macam gula perang, gula batu, madu atau kuih manis kan, ataupun kita pakai gula nisek ataupun gula merah dan sebagainya, still makanan-makanan tu sebenarnya dia boleh menyebabkan gula darah kita naik dengan lebih cepat. So jadi sebenarnya kena elakkan jugalah makanan-makanan yang tinggi gula ringkas untuk mengelakkan spike of kita punya blood sugar tadi. Right? So yang ketiga adalah pilih makanan-makanan yang rendah GI. Apa yang maksudnya makanan rendah GI? GI ni stands for glycemic index. So semakin tinggi GI, semakin cepat gula darah kita meningkat. Itu maksudnya. So, jadi makanan yang rendah GI ni lebih kepada makanan-makanan yang tinggi content of fiber. Sebagai contoh beras basmati, kita ambilkan pasta tapi pastanya whole grain, kita ambil roti yang whole grain, yang maksudnya roti, kalau roti brand Gardenia tu sama ada paket yang warna purple ataupun paket yang warna hijau. Itu adalah antara contohlah roti yang wholemeal lah. So banyak lagi jenama-jenama lain yang ada roti wholemeal. Okay. So kalau kita makanan-makanan yang tinggi GI ni sebagai contohnya kita ambil macam keripik, keropok, kita makan makanan manis, okay, makanan-makanan segera, roti putih, buah-buahan yang terlampau banyak pun dia akan menyebabkan kita punya GI pun gula darah kita akan meningkat dengan lebih cepat lah compare tu dengan makanan-makanan yang rendah GI. So makanan yang rendah GI ni juga dia sebenarnya bantu untuk supaya blood sugar kita lebih stabil dan tidak spike lah, dia tidak naik dengan mendadak. So ini memang sangat-sangat membantu untuk mengelakkan komplikasi daripada diabetes seperti retinopati. So yang keempat, of course lah, bila you makan sebagai pesakit diabetes, you kena kawal jumlah hidangan yang diambil. Kalau kita tak biasa nak kurangkan, perlahan-lahan kita kurangkan. Sama ada dengan kita menggunakan pinggan yang lebih kecil ataupun kita sukalah hidangan kita tu banyak mana. Kan, gunakan konsep suku-suku separuh. Suku untuk nasi, suku untuk lauk dan juga separuh untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So bila kita kontrol kita punya food portion, insyaAllah gula darah kita akan dikawal dengan lebih baik lagi. Dan yang seterusnya adalah ambil pelbagai jenis diet harian. So maksudnya apa? Pelbagailah macam saya kata tadi kan. So ambil carrot, hari ni ambil carrot, esok ambil tomato, lepas tu ada ambil bayam, ada ambil pumpkin. Pumpkin pun kan labu pun dia tinggi dengan vitamin A yang juga bagus untuk mata. Ambil buah-buahan. Buah-buahan kita boleh pelbagaikan. Sama ada macam contoh buah urin, boleh ambil betik ataupun ambil papaya, watermelon. So semua tu adalah antara makanan-makanan yang tinggi dengan vitamin A. Pada masa yang sama lauk-lauk tu pun pelbagaikan. Ada ambil daging, ada hari ambil ikan. Tidaklah tiap-tiap hari macam ikan saja ataupun tiap-tiap hari makan ayam saja. So bila kita pelbagaikan pilihan makanan kita tu, kita akan dapat all of those nutrients yang ada dalam makanan yang kita ambil. So ini akan sangat membantu sebenarnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Okay. So dan yang seterusnya adalah kurangkan garam dalam diet harian. Okay. Garam ni bukan hanya daripada garam yang kita tambah dalam masakan, tetapi sebenarnya
garam daripada processed foods lebih kita takutilah sebenarnya. Sebagai contoh, daging-daging terproses macam burger, nugget, sausage dan sebagainya kan. And then makanan-makanan terproses macam keropok ataupun snack-snack ringan kan, keripik-keripik ataupun kacang yang bersalut dengan garam. Ataupun kita tambah dalam enhancers kita macam contoh kek perencah ke ataupun kek perasa dan perisa, semua tu adalah makanan-makanan yang tinggi garam. So kita tak nak kita punya tekanan darah naik. So bila tekanan darah kita naik, dia akan memberi impak juga kepada kesihatan mata kita. Jadi sebab tu kalau ada kencing manis, kalau ada hypertension, memanglah sangat-sangat digalakkan untuk mengurangkan pengambilan garam daripada diet harian kita. Okey. Sebab itulah kita kena pelbagikan sayur-sayuran dan buah-buahan bagi memastikan kesihatan mata, kesihatan gula darah kita dan juga kesihatan tubuh badan secara overall. Okay. So apa-apa pun pastikan kita memilih makanan tu dengan bersesuaian. Kita makan bukan hanya sekadar untuk kita kenyang, tetapi sebenarnya pengambilan makan kita akan membantu kepada kesihatan tubuh badan kita. Jika kita rasa sebelum ni, aku tak pernah lah jaga makan, sebelum ni tak tahu pun makanan-makanan ni bagus untuk mata, makanan ni bagus untuk otak dan sebagainya, it's okay. Hari ni kita dah tahu, kita boleh bermula. So bila kita nak pilih makanan, tengok dulu. Choose wisely, tengok makanan ni sesuai tak untuk kita. Makanan ni kalau kita makan apa impak dia. So bila kita makan ataupun kita berfikir dahulu, dia akan lebih kepada membawa kita kepada mindful eating. Bermaksud bila kita nak makan, kita fikir bagus ke tak bagus makanan ni. Kalau kita bagus, yes boleh ambil. Tapi kalau tak bagus, dan mungkin kita boleh hindarkan ataupun kita kurangkan pengambilan kita. Okay, so insyaAllah dengan kita menjaga kesihatan tubuh badan kita dengan mengambil makanan-makanan yang sesuai dan juga seimbang, of course tubuh badan kita akan menjadi lebih sihat dan juga kita boleh dapat melakukan kerja, melakukan ibadat dengan lebih baik, insya-Allah. Okey, so sampai di situ dahulu perkongsian ilmu saya pada tengah hari ini. So sebarang persoalan kita boleh tanyakan kemudian. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Rogaya di atas pencerahan yang panjang lebar yang bagi saya sangat menarik. Jadi bukan sahaja jenis makanan yang perlu kita pilih, tetapi waktu makan juga perlu kita titik beratkan dalam kesibukan kita bekerja dan sebagainya. Waktu makan jangan skip lah. Dan selain pada tu kena pilih yang glycemic yang rendah glycemic index. Dan setiap kali kita makan, ingat hashtag suku-suku separuh. Dan juga berfikir semasa makan. Susah juga tu. Tapi fikir kebaikan dan keburukan makanan tu lah. Dan untuk soalan, lepas ni kita akan buka kepada semua panel, kedua-dua panel untuk menjawab soalan. Jadi kepada semua pendengar, peserta, penonton, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dalam sesi webinar awam pada hari ini. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, masing-masing boleh type di ruangan Q&A dan panel kita akan menjawab. Jadi ada first soalan tadi, awal sekali berkenaan salam, adakah suplemen yang dijual di pasaran baik untuk kesihatan mata? Sejauh manakah keberkesanan suplemen tersebut? Jadi mungkin Dr. Anita boleh jawab dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham dan terima kasih pada soalan yang diberikan. Okey, apakah suplemen yang di pasaran itu baik untuk kesihatan mata? Yang pertama, memang banyak suplemen yang ada di pasaran, sama ada di farmasi ataupun dijual-jual di dalam Facebook, di dalam WhatsApp secara online. Tetapi tidak semua suplemen yang ada di pasaran itu baik untuk kesihatan mata. Adalah penting bagi kita untuk meneliti apakah kandungan suplemen-suplemen tersebut supaya kita dapat pastikan apa yang masuk ke dalam tubuh badan kita itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita ingat balik apa yang saya kongsikan sebentar tadi, suplemen yang saya kongsikan adalah berkaitan, bukan nak jual suplemen cuma apa yang saya bentangkan tadi adalah berkenaan kajian RX1 dan juga RX2 yang menggunakan suplemen yang mengandungi vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin dan juga zinc. Jadi kita kena pasti kandungan dia
Dan formulasi seperti ini dia telah dibuat kajian secara besar-besaran yang terbukti setelah 5 tahun dan 10 tahun mendapati bahawa kesannya adalah baik. Jadi suplemen yang bagi sebegini kita boleh ambil dan memang terbukti memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau suplemen yang tidak ada kajian secara saintifik, contohnya hanya dijual dan orang memberi feedback baik-baik tetapi tiada kajian secara khusus, itu sebenarnya bukan bukti bahawa suplemen tersebut baik. Itu komen saya. Mungkin Puan Rogaya mahu tambah? Okey, silakan Puan Rogaya kalau ada apa-apa tambahan. Saya sokong apa yang Dr. Anita cakap lah, sebabnya banyakkan saya kadang pesakit pun orang ramai lah yang datang kadang tu bawa kadang ada yang bawa suplemen dalam beg ni kan, tunjuk boleh makan tak ni, boleh makan tak ni. So dia orang tanya, biasa antara yang soalan yang sering ditanya adalah whether daripada makan, contohlah ada orang yang kata dia tak makan langsung sayur dengan buah-buahan, so dia nak ambil suplemen kan, so boleh tak? So sekiranya macam tak makan sayur dengan buah-buahan tu disebabkan oleh ada masalah kesihatan ke tak boleh makan, then yes, perlulah. Tapi kalau kata tak ada masalah kesihatan, boleh makan tetapi sebab tak prefer, so kena tengoklah sama ada betul-betul perlu ataupun tidak lah. Tapi saya apa pun saya akan selalu emphasize supaya make sure kita nak makan tu biar dapatkan daripada natural foods lah. Sebab walaupun daripada bentuk suplemen, of course daripada dia punya penyerapan dia berbeza dengan kalau kita makan daripada natural foods itself. Sebab tu macam saya kata tadi kan, contohnya zinc tu dia membantu kepada penyerapan retinol dan sebagainya. So jadi sebab tu dia macam tak one type of food dia tak stand alone. Dia mesti kena ada perkesa dia lain, ada minerals dan sebagainya yang membantu kepada peningkatan nak optimizekan dia punya impak daripada bila kita ambil makanan-makanan tu sendiri. Okay, so apa-apa pun healthy food is the best. Ya, betul. Healthy food is the best. Jadi kita tengok soalan di sini ada. Okey, saya rasa di soalan ini ditujukan untuk Puan Rogaya. Kanak-kanak selalu sukar untuk mengambil sayur-sayuran. Jadi apakah tips Puan Rogaya untuk mengatasi masalah ni? Alright. So memanglah kanak-kanak ni memang betul. Saya rasa untuk pastikan anak-anak mengambil sayuran ni dia bukan cabaran kepada ibu-ibu lain, termasuk saya sendiri. Okay, anak saya seorang ada memang susah sangat untuk makan sayur. So apa yang saya buat adalah saya cuba untuk pelbagaikan dia punya food choices dia, tetapi kita sort of like kita hidden kan dia punya sayur tu. Sebagai contoh lah, macam contoh kata kalau saya buat lempeng, okay. So dalam lempeng tu saya akan parutkan carrot, kadang tu pakai daun-daun pun macam daun-daun kucai dalam jemput kan, dalam cucur. Kalau kata macam buat spaghetti, contoh satu tahap buat spaghetti bolognese semua tu, carrot, sayur dalam tu, lepas tu mushroom, tomato semua blend. Maksudnya kita memang tak nampak langsung ada sayur dalam makanan tu. Kek, dalam puding, memang kena hidden. So jadi ataupun macam contoh kita juga boleh buat macam nugget sendiri dekat rumah kan, pakai minced meat, pakai minced chicken. So daripada situ kita campurkan sayur-sayuran dalam tu. So pada masa yang sama kita bagi anak dapat makan sayur, tapi pada masa yang sama actually kita sembunyikan. Okay, tetapi sebenarnya itu adalah antara yang benda yang boleh buat lah. Tetapi sebenarnya apa yang penting adalah kita educate anak. Okay, sebila kita prepare foods ataupun bawa anak masa kita beli makanan dulu, yes mungkinlah kita bawa anak pergi shopping kan. Sekarang macam nak bawa anak pergi shopping dah susah sikit lah kan. So jadi it's okay, just bila bawa balik barang ke rumah, minta dia ni suruh simpankan sayur-sayuran dalam peti. So masa kita simpan tu explain kat dia, tomato bagus untuk mata, carrot bagus untuk mata, sayur hijau bagus untuk apa. So kita explain dia punya kebaikan. So daripada situ dia nampak apa sebenarnya kesan kalau dia makan sayur, kesan dia tak makan sayur kan. So yang penting is education tu kena berterusan lah. So dan satu lagi yang terakhir saya rasa, mak ayah sendirilah. Mak ayah sendiri mesti kena makan sayur. Kalau mak ayah sendiri tak makan sayur, macam mana you nak expect anak-anak makan sayur kan?
So kalau kata sayur dalam rumah pun seminggu sekali je, of course anak seminggu sekali pun susah nak makan sayur kan. Pergi tadika, pergi sekolah dia akan buang. Sebab kat rumah dia tak biasa. Okay, so jadi apa-apa pun it come back to daripada rumah kita sendiri. Okay, terima kasih. Okey. Jadi kita tengok soalan seterusnya untuk Dr. Anita pula. Pengambilan vitamin tambahan atau suplemen perlu ambil seawal mana dan selama mana? Okey, pengambilan vitamin tambahan. Okey, yang pertama pemakanan yang natural food tu adalah bagus daripada awal lah. Tetapi kalau macam ni dia umpama kita membentuk satu bangunan lah, foundation pada bangunan itu penting dan pemakanan itu penting juga untuk kita. So daripada awal pemakanan sihat itu adalah penting. Tetapi untuk keadaan tertentu, contohnya untuk age-related macular degeneration ataupun AMD, sebagaimana yang saya kongsikan dalam kajian AREDS tadi, pengambilan suplemen AREDS itu sebenarnya kalau kita ikut kajian tersebut, dia tidak memberi kesan kepada untuk permulaan penyakit AMD, tetapi ia memberi kesan kepada mereka yang telah pun ada AMD. Dan suplemen AREDS ini kandungan suplemen tu adalah actually tinggi, ya, dia punya kandungan vitamin C, vitamin E itu tinggi. Dan ini adalah sangat penting untuk mereka yang ada ada AMD dan juga berisiko untuk mendapat AMD, untuk mereka ambil dan diteruskan. Bukan ambil setahun, dua, tidak. Tapi untuk peringkat yang lama, contohnya untuk 5 tahun dan 10 tahun. Dalam kajian AREDS, mereka telah follow up pesakit-pesakit ini selama 5 hingga 10 tahun dan dia melihat kesan yang baik following that lah. Ya, untuk orang lain, contohnya orang-orang tua, mereka selalunya pemakanan mereka terhad ataupun mereka kurang selera makan, adalah digalakkan mengambil multivitamins dan juga sumber-sumber sebagaimana seperti kajian AREDS tadi. Tetapi mereka boleh ambil lebih awal. Daripada awal lagi lah, bila pemakanan mereka tu dah terganggu tu, memang dah boleh start ambil vitamin tersebut, suplemen tersebut. Tapi pastikanlah suplemen tersebut adalah suplemen yang kandungannya anda tahu apa dia. Bukan suplemen yang tak tahu daripada mana, ya, sumber dia. Okey, terima kasih pada Dr. Anita. Kita balik semula kepada Puan Rogaya. Berkenaan dengan sayuran lagi. Ramai tanya, memang masalah sayuran ni masalah global. Okay. Jadi kalau kita mengambil sayuran, macam mana nak quantify jumlah yang perlu diambil? Kalau suplemen selalu 1-2 tablet. Kalau sayuran, portion macam mana tu? Alright. Memang sebenarnya kalau bila kita ambil sayuran ni, dia kalau ikutnya memang ada macam mana macam ni. Kalau ikut saranan pemakanan Malaysia, so at least dalam satu hari paling sikit tau kita kena ambil is around dalam 2 atau 3 kali dalam satu hari. Means kalau kata kita suka pakai cawan lah kan, kalau tu paling sikit is dalam setengah cawan sayuran. Maksudnya sayuran macam sayur berdaun lah, setengah cawan. Paling sikit. So lebih kurang dalam 3 sudu macam tu lah. Tapi kalau kata sayuran yang macam besar, contohnya macam carrot ataupun brokoli, so paling sikit is dalam 1 cawan. Okay, itu paling sikit. So setiap hari sepatutnya kita mesti kena ada, setiap meals tu kena ada 1 cawan sayuran ataupun paling sikit setengah cawan sayuran. So itu untuk orang dewasa lah. So untuk kanak-kanak dia punya portion is much lesser. So kalau kata kita, okay, kita katalah, macam mana kita nak cukupkan vitamin A, kita nak cukupkan vitamin B, kita nak cukupkan vitamin K dan sebagainya, nak pastikan requirement tu mencukupi untuk keperluan harian. Sebab tu yang pentingnya adalah kena ambil pelbagai pilihan makanan. And ada saranan yang suggest untuk bila kita makan, try to mix 2 types of vegetables together. Sebagai contoh, kalau kata kita makan ada sayuran hijau and then there's another portion of sayuran yang berwarna tak kisahlah carrot ke ataupun sayuran kekacang ke dan sebagainya lah. So jadi kita mixkan together, okay? So jadi kat situ kita akan mencukupkan keperluan sayur-sayuran kita, okay? Dan kena pelbagai lah. Setengah orang dia banyak macam
setiap hari sawi je ataupun carrot je, ataupun kadang-kadang tu masa umur kita weaning anak kan, memperkenalkan makanan berpejal pada anak tu, yang kebiasaan lah parents yang selalu bagi banyak carrot, sawi. Antara dua tu je. Yang lain-lain tak pernah bagi. Tak pernah bagi brokoli, tak pernah bagi putik jagung, tak pernah bagi kacang peas dan sebagainya. So itu yang kadang menyebabkan bila anak tu dah besar, dia refuse lah makanan-makanan sayur-sayuran yang pelbagai ni sebab dia tak pernah makan. So tak pernah diintroduce daripada umur 6 bulan lagi. Okay. So jadi untuk kita kuantifikan, make sure kita mencukupkan keperluan harian kita tu at least lah dalam setengah cawan atau boleh berkurang 3 sudu besar tu untuk setiap kali waktu makan. The more you take, the more nutrients yang you dapat. Okay. Dan satu lagi daripada cara masakan jugalah. So sebenarnya antara masakan yang kita masak, macam contohlah sayur ni kita tak boleh masak rebus dia lama. Macam kita letak atas api tu, kita biar dia duduk atas api mendidih lama, tak boleh. Dia sebenarnya macam even termasuklah sayur, especially sayur-sayur berdaun, kita masak dia macam panas sekejap and then kita tutup dah. Okay, kita tak perlu biar sampai dia lebu ke. Sebab bila semakin lama kita masak, dia punya vitamins akan keluar dalam air lah, especially untuk vitamin-vitamin yang larut air. Okay, so kadang-kadang sup yang kita macam sup air, sup sayur dan sebagainya, kita tak minum, kita tak hirup pun, kuah tu kita buang je, kita just ambil sayur je. So kita tak dapat dah vitamins yang larut air daripada sayuran tadi, sebabnya dah keluar masuk dekat dalam sup tadi tu. Okay. So jadi how you cook it pun memainkan peranan jugalah sebenarnya. Okay. So make sure banyakkan kalau boleh dapat sayur-sayuran yang fresh macam ulam-ulam ke ataupun sayur yang kita just celur tu lagi bagus lah daripada yang kita rebus dalam masa yang lama. Okay. Okay, terima kasih kepada Puan Rukaya. Jadi kita telah menghampiri pukul 2 petang sebenarnya. Jadi okay, kita teruskan lagi jawab soalan. Ada beberapa lagi soalan. Okey, mungkin soalan ni sama dengan yang last tadi. Boleh Dr. Anita bagi tips untuk penjagaan severe dry eye? Ada soalan yang seterusnya hampir sama. Apakah tips untuk masalah mata yang cepat kering? Silakan Dr. Anita. Terima kasih untuk dry eye sebenarnya omega 3 adalah antara zat yang diperlukan untuk masalah dry eye. Jadi omega 3 ni kalau ikut source of food yang membawa kepada omega 3 adalah seperti ikan-ikan lah ikan seperti salmon, ikan sardin, ikan apa lagi Pak? Ikan salmon, kebanyakan minyak ikan lah, cod liver oil. Itu adalah antara yang mengandungi banyak kandungan omega 3, termasuk juga kekacang seperti walnut juga mengandungi omega 3 yang tinggi. Jadi untuk masalah dry eye adalah disarankan kita mengambil makanan yang mengandungi omega 3. Ia akan insya-Allah akan dapat membantu permukaan mata kita dan juga kandungan air mata kita lebih sihat dan lebih baik, mengurangkan masalah dry eye. Okey, mungkin Dr. Puan Rogaya boleh tambah sikit berkenaan dengan makanan untuk mata kering. Betul macam Dr. Anita cakap tadi. Okay. So selain daripada tu, satu lagi lah flaxseed oil pun dia sangat membantu lah. Flaxseed oil and satu lagi lah satu makanan sunnah iaitu minyak zaitun. Pun dia ada omega 3 juga. So quite good jugalah. So selain kita mengamalkan sunnah dalam diet harian kita, boleh juga amalkan sebagai untuk rawatan lah, insya-Allah. Okay, ada soalan last ni. Boleh tahu makanan yang sesuai untuk kanak-kanak bagi mengelakkan rabun yang terbukti secara saintifik? Jawapan saya adalah ambillah semua makanan yang berkhasiat yang mengandungi vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B. Itu semua adalah yang penting untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa sebenarnya. Semua orang perlu ambil makanan tersebut. Make sure lah makan sayur-sayuran pelbagaikan seperti kata Puan Rogaya tadi lah. Pelbagaikan sayur-sayuran, pelbagaikan buah-buahan. Masyarakat kita, masalahnya masyarakat kita ni, dia banyak makan karbohidrat dan juga protein dan dia tak makan sayur. Contoh nasi lemak yang kita suka tu
tak ada sayur pun. Cuma ada nasi yang banyak, bawang yang banyak, ikan bilis yang sedikit. Sekarang ni baru orang tambah makanan-makanan lain untuk lauk-lauk lain untuk nasi lemak kan. Tetapi tak ada sayur. Setengah-setengah orang dia letak kangkung. Jadi sayur itu actually yang sangat penting kita tambah untuk kesihatan mata ya, dan juga buah-buahan. Orang Malaysia kebanyakannya tak makan buah. Ya, kebanyakan masyarakat kita ni di dapur mereka waktu meals tu dia tak bagi makan, dia tak ada buah. Dia penting karbohidrat, protein. Tetapi buah-buahan dan sayur-sayuran adalah kurang. Itu gaya pemakan masyarakat kita yang saya rasa kita perlu ubah. Saya rasa Puan Rugaya setuju dengan pendapat saya. Betul-betul, setuju. Okay. Jadi saya rasa saya kira setakat ni dulu untuk question and answer ataupun soalan-soalan. Jadi mungkin panel boleh share ataupun AJK balik tabir boleh sharekan soalan daripada panel. Okay, sambil kita menunggu kalau ada lagi teman-teman teknikal bersedia. Mungkin Dr. Anita ataupun Puan Rugaya nak tambah sikit-sikit ya. Saya rasa tak ada apa sangat, cuma saya rasa seperti saya kata tadi lah, saya rasa adalah amat penting untuk masyarakat Malaysia sebenarnya mengubah gaya pemakanan. Saya rasa gaya pemakanan masyarakat Malaysia sebenarnya kurang sihat sebenarnya. Sebab itulah kita ada masalah, banyak masalah penyakit NCD yang berkait dengan pemakanan. Jadi gaya pemakanan tu, kalau orang kata pasal diabetes, mereka bukan hanya inherit the disease disebabkan masalah genetik ataupun keluarga, tetapi they inherit the gaya pemakanan daripada nenek moyang mereka. Cara itulah dia makan sampai ke anak cucu. Jadi itu yang saya rasa yang penting untuk kita ubah dan memastikan kehidupan kita lebih sihat dengan gaya pemakanan lebih sihat. Sila Puan Rugaya. Last. Betul macam Dr. Anita cakap lah. Memang gaya pemakanan kita tu memang akan mempengaruhi apa outcome kesihatan kita. Apapun saya lebih suka kata kita, mungkin kita tak boleh ubah kita punya past daripada mana keluarga kita datang and how kita punya family kita, nucleus kita, corak pemakanannya, tapi kita boleh ubah daripada bakal family kita ataupun family kita sendiri yang kita bentuk sendiri. So start daripada anak-anak kita daripada kecil macam untuk ambil makanan sihat. InsyaAllah lama kelamaan dia akan, bila membesar pun dia dah terbiasa dengan makanan-makanan tu, dia akan keluar ke mana-mana pun dia akan keep on ambil makanan-makanan yang sihat dan berkhasiat insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Dr. Anita dan Puan Rugaya. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya pukul 2 petang. Sebenarnya banyak lagi aktiviti yang perlu dibuat, tapi masa sangat mencemburui kita. Saya rasa mungkin setakat ni dulu. Jadi untuk pengetahuan semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton, pendengar, peserta bagi webinar awam pada ini sempena sambutan Hari Penglihatan Sedunia. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan dapat kita amalkan dan sampaikan kepada semua yang tak bersama kita pada hari inilah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua members College of Ophthalmology, Academy of Medicine Malaysia sebagai penganjur, dan khususnya ahli jawatan kuasa sambutan Hari Penglihatan Sedunia 2021 yang diketuai oleh Profesor Dr. Mimi Wati Bahari, Dr. Nur Farizangah, Profesor Madya Dr. Azhari Yaakob, Profesor Dr. Syatria Ismail, Profesor Madya Dr. Jemaimah Hamzah. Jadi sama-sama kita dengar webinar awam yang akan bersiaran setiap minggu. Seterusnya pada minggu depan, Khamis dan Sabtu, setiap pukul 1 hingga pukul 2. Jadi sekali lagi sebelum kita akhiri, saya juga ucapkan terima kasih kepada yang penyedia yang menyediakan platform online kepada kita semua.
Jadi alhamdulillah setakat ni dulu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat kepada semua. Terima kasih. Hmm.